Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersama sekali lagi menyambung kembali kerja kita di dalam mempelajari ilmu Allah, khususnya dalam membetulkan membaca kalam Allah yang suci. Dalam bahagian lahan dan permasalahannya, kita sekarang ini berada pada siri yang ke-27 dan merujuk kepada kertas kerja kita berada di muka surat 11 pecahan A, baris yang ke-6, di mana pada siri yang ke-26 yang lalu kita telah pun didedahkan, dimaklumkan tentang hukum lahan khafi, yang mana padanya ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ini bukan daripada fardu ain, ya, yang terbina ke atasnya, maknanya balasan yang bersangatan, akan tetapi ditakuti padanya celaan dan hinaan. Ya, itu pada bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua, tidak berdosa sesiapa yang melakukannya tanpa mengetahuinya dan tidak mampu untuk menjauhinya. Dzalika anna hadzal lahna la yudrikuhu illa al-maharatu min al-qurra. Bahawa kesalahan ini tidak diketahui akan kedua ni, kecuali bagi yang mahir, yang pakar, ya, yang menghalusi daripada kalangan ulama-ulama bacaan. Sampai situ kan. Baik, kita sambung pecahan A ini dalam bahagian yang kedua, perbincangan dalam tajuk lahan khafi. Dia kata wal hazzaqi minhum, dan yang pakar, maknanya yang boleh mengetahui bahagian kedua ini adalah mereka yang mahir di kalangan ulama bacaan, dan juga wal hazzaq, makna yang pakar minhum, daripada mereka. Golongan pakar, golongan yang mahir saja dapat mengetahuinya, ya. Fataqsimu illal fataqsimul ummatu bih, fataqsimul ummatu bih mimma yab'udu 'an syari'atil manzilati takhfifan. Dilanjutkan lagi,
maka berdosa umat dengannya. Maka berdosa umat dengannya. Kami terjemahkan secara terus, dari apa yang berpanjangan dari hukum syariat yang diturunkan sebagai keringanan. Itu kalau terjemah begitulah. Tapi kalau kita ambil makna harmoninya, maka berdosa manusia, umat ni makna manusia kita lah, orang awam ni. Maka berdosa manusia dengan sebabnya. Sebab apa? Sebab tidak tahu nauk ataupun bahagian yang kedua ni, tak ambil tahu. Manusia kalau tak ambil tahu kesalahan khafi, pecahan kedua ni, ya, hukumnya berdosa. Dan adalah termasuk, dia kata, dalam perkara yang amat jauh daripada matlamat syariat diturunkannya untuk memberi keringanan. Ya, maknanya berdosa dan termasuk dalam perkara yang amat jauh daripada matlamat syariat diturunkannya. Maknanya kalau kita tidak raikan ini, kita dengan hukum Allah ni nampaknya bukan semakin dekat, sebab kita tidak mau menghalusi. Bila benda tu kita tidak halusi, maknanya kita semakin jauh, bukannya semakin dekat. Kita tak mau ambil faham. Ada di kalangan manusia ni, dia hanya nak ambil tahu yang besar-besar je, yang asas-asas saja. Perkara yang halus, detail sendiri dia tak berapa nak ambil berat. Bila bagi fakta mengatakan ini cukup untuk golongan pakar saja. Jadi seolah-olah dalam agama ni semua orang tak nak usaha jadi pakar. Ya. Tapi cuba kalau urusan dunia yang bukan bidang pun diusahakan, dia boleh jadi juga ahli dalam bidang yang pada mulanya dia tidak dalam bidang tersebut. Itu kalau dunia. Kalau agama ni nampaknya, kalau buat Quran ni dia kata biar tutup lebar je. Dia gitu. Dia jauhlah daripada matlamat syariat diturunkan untuk memberi keringanan. Syariat ni, perundangan Allah ni, perundangan Islam turun dia untuk takhfifan, untuk memberi keringanan, ya, wa taisiran, dan juga sebagai kemudahan. Agama turun, hukum Allah turun untuk meringankan hamba Allah. Makna benda tu asalnya berat sebab kita tak tahu hukum. Maka dengan adanya penerangan hukum, benda tu akan jadi ringan. Ringan tu makna bukan ambil ringan, tapi bila faham, orang Melayu kata dia jadi tak payah. Tak payah tu bukan maknanya tak payah buat. Tak payah tu maknanya tak sukar. Sebab agama turun untuk memberi keringanan, wa taisiran, dan memberi kemudahan alal ummati, ya, kepada umat. Jadi maknanya sama ada hukum lahan ini kita nampak dia perkara-perkara besar, ataupun hukum lahan ini dia sampai kepada perkara yang menghalusi. Semua ni tu apa? Untuk memberikan kita satu jalan keluar, untuk memberikan penyelesaian kepada kita. Bila kita nak baca kalam suci Allah ini, kita akan menjauhi diri kita daripada melakukan kesalahan. Tapi kita kena bagi umur kita lah untuk belajar dia. Tak bolehlah maknanya tidak ada konsisten, tak ada istiqamah dalam belajar dia. Kita takkan dapat lah yang halus-halus ni. Yang halus-halus ni nak jadi mahir, nak jadi pakar, kita mesti bagi banyak masa untuk dia lah. Terpaksa lah, nak buat macam mana. Sebab bila kita nak benda yang mahal, kita pun kena usaha, kita pun usaha dalam bentuk mahal usahanya. Itu yang Nabi SAW sebut, man jadda wajada. Siapa yang usaha sungguh-sungguh, ya, maka dia pasti berjaya. Dia akan mendapatkan dia. Ya, tapi sungguh-sungguh lah, ya. Jadi untuk sebagai keringanan
sebagai kemudahan ya kepada manusia. Ma'al karahiyatil wuqu'i fihi, ya. Tetapi dia kata pun begitu. Ada orang kata tetapi dia bahasa tu. Ada orang dia sastra sikit. Pun begitu, ya. Akan tetapi pun begitu, ma'al karahiyatil wuqu'i fi, tetap hukumnya makruh. Melakukannya tetap hukum makruh. Ma'a kaunihi mustahabban bihusni nutqi bihi hal al-adai. Ma'a kaunihi mustahabban bihusni nutqi bihi hal al-adai. Dan dia kata sedangkan keadaannya, maknanya tuntutan menghalusi, mempelajari, mengamati, ya, keadaannya disunatkan. Makna dituntut itu makna disunatkan. Agar menyebut dengan sebutan yang baik, agar menyebut dengan bihusnin nutqi bihi, dengan sebutan yang baik. Maknanya menuturkannya dengan seelok-elok atau dengan sebutan yang baik halal adai, ketika menyebutnya. Jadi bila nak sebut ayat Allah, kalam Allah, maka mestilah kita sebut dengan sebutan yang baik. Yang baik ni, makna yang cantik ni, dia mesti dihalusi. Tak? Kalau kediaman tu dia hanya ada yang asas-asas saja pun sudah baik. Dan tapi kalau dihiasi sikit, tidaklah keterlaluan, ya, dia akan jadi bukan baik. Dia akan menambah lagi, dia akan jadi baik dan cantik. Tajwid itu sendiri maknanya cantik. Jadi kalau boleh kita baca Quran, bukan setakat baiknya, tetapi cantiknya juga kena kita raikan. Itulah pecahan yang kedua daripada lahan khafi. Jadi dapatlah kita faham bahawa lahan itu sendiri bahaginya dua, ya, jali dan khafi. Khafi itu pula bahagi dua yang jarang orang bincang. Sebab kalau kita buka kitab-kitab tajwid biasa saja, perbincangan lahan jali dan khafi perbincangan yang tidaklah panjang mana. Padahal kalau kita tengok perbincangan kita dah masuk perbincangan siri yang ke-27, membuktikan perkara ni bukan perkara kecil, bukan perkara pendek, tapi dia adalah perkara yang amat panjang perbincangan dia. Ya. Habislah pecahan A tu, ya. Baik, kita pergi pada pecahan B pula. Zahaba al-imam al-Barkawi, nama ulama ni, al-Barkawi, macam juga ulama besar yang mengunjungi negara kita, ya. Al-Qaradawi, Qaradawi. Sikit lagi Wahbah Az-Zuhaili, ini ulama-ulama besar. Dia gelaran dia. Ini Al-Barkawi. Ada ulama kita dulu yang buat kamus dulu, Idris Al-Marbawi, kan?
So dia banyak mengambil kauniah gelaran nama kampung atau nama daerah dia dilahirkan, ataupun daerah keluarga dia dilahirkan. Orang Arab dia begitu. Kadang-kadang dia ambil nama keturunan dia, ya, kadang-kadang dia ambil nama kampung kediaman dia sebagai trademark dia, ya. Tapi orang kita kadang-kadang tak mau mengaku kampung sendiri. Berbanding dengan orang Arab, ya, kampung dia itulah yang dia hormati. Orang Melayu di situ dia amal juga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Begini. Zahab al-Imam al-Barkawi fi syarhihi ala ad-dur al-yatim. إلى حرمة اللحن الخفي مطلقا. Apa kata dia ni? Menyatakan ataupun boleh kita kata telah berpendapat. Zahaba ni menyatakan ataupun telah berpendapat oleh siapa dia? Al-Imam Al-Barkawi. Imam Al-Barkawi, ya. Di dalam kitab, ya, syarahnya, fi syarhihi, maknanya ni kitab yang lebih besar lah. Okay, kalau kitab asas dia, kitab asal dia panggil matan, macam Imam Bukhari kan, Sahih Bukhari. Tapi bila syarah dia dipanggil Fathul Bari, lagi panjang. Mana fakta ini oleh Imam Al-Barkawi dia syarah, maknanya dia syarah satu fakta asas, matan asas, dia syarah, dihuraikan, ya, dijelaskan dengan lebih lanjut, dengan lebih panjang lebar lagi. Al-Durrul Yatim, di dalam syarahnya, ya, iaitu atas kitab Ad-Durrul Yatim, ya. Kitab Durrul Yatim, nama kitab. Dalam kitab ni apa kata dia, huraian dia? Kepada mengharamkan, maknanya hukumnya haram melakukan lahan atau kesalahan yang tersembunyi ini mutlaqan, secara mutlak. Haram melakukan lahan khafi secara mutlak, maknanya semata-mata ini maknanya sama ada ini golongan pakar ke ataupun orang awam ke, ya, mana pendapat dia begitulah. Haram secara mutlak, tak boleh buat lahan khafi, amain. Jadi soalnya sekarang ni, fakta ni berapa kerat manusia yang tahu. Sebab mungkin orang kita tahu hanya lahan jali saja haram. Kalau kita tengok Imam Al-Barkawi ni, dia kata lahan khafi pun haram mutlak, haram semata-mata, tak boleh buat lahan khafi ni dalam bacaan Quran. Sebab itulah apa ni yang kita cuba terangkan dulu, bila nama lahan, bila nama kesalahan, jangan buat. Nama salah aja, jangan terlibat, ya, dalam kesalahan.
وعلل ذلك بأنه يخل باللفظ لفساد رونقه وعلل ذلك بأنه يخل باللفظ لفساد رونقه. Dia kata lagi, dan sebabnya, atau kita boleh katakan dalam versi yang lain, dan telah menghujahkan demikian itu. Dia kata sebab ni makna hujah lah, ya. Dan sebabnya ataupun dan telah menghujahkan demikian itu, apa dia? Ia mencacatkan, yang kata apa ni salah ni, haram ni, sebab dia mencacatkan lafaz bacaan, sebutan ya, bacaan tu cacat. Disebabkan rosaknya kecantikan, rosaknya kecantikan. Jadi bila yang cantik tu rosak, maka benda tu cacat. Benda yang sokmo-sokmo cantik, tiba-tiba tak match benda tu, jadi benda tu ada sedikit kelainan, itu dikira sebagai cacat. Bila cacat tu dia tak mau, dia tak mau. Misalnya seorang qari tu memang bacaannya memang baik, ya, tiba-tiba berlaku satu kesilapan, itu dikira cacat yang tidak boleh dimaafkan sebab dia seorang qari. Itu maksudnya. وعلل ذلك بأنه يخل باللفظ لفساد رونقه. Raunaqih ini makna cantik, cantik ataupun indah, keindahan dia tu rosak, ya. Wadhihabi buang waw tu, talawatihi, wadhihabi talawatihi, waw sebelum ta tu buang, wadhihabi talawatihi, dan hilang keindahannya, ataupun talawati ini kita boleh kata hilang dia punya kemanisannya. Ini semua bahasa-bahasa indah lah. Quran ni makna nak kena indah, nak kena cantik, nak kena manis. Itu yang kata iqra'ul Quran kama unzil, ya, iqra'ul Quran bi aswatikum, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah kamu semua akan Al-Quran dengan suara-suara kamu, bacalah kamu semua akan Al-Quran sebagaimana dia diturunkan, ya, biluhunil Arab, dengan lagu-lagu yang ke-Arab-Araban, atau dengan suara, dengan lahjah ke-Arab-Araban. Pahala daripada satu huruf 20 pahala sampai ke 500 atau 700 kali ganda satu huruf. Ada diriwayatkan dalam Ibnu Majah, 2 kitab tebal hadis.
yang termasuk dalam Sunan Sittah, 6 kitab hadis yang besar. Itu dia. Jadi kalau orang melakukan lahan khafi ni, kata Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Barkawi, dia kata hilanglah dia punya keindahan dia, kemanisan dia hilang. Ya. Wa tabi'ahu fi dhalika Syekh Al-Marsafi. وتبعه في ذلك الشيخ المرصفي. Dan mengikutinya, watabi'ahu kalau terjemahnya, dan mengikutinya pada pendapat itu. Kalau kita cakap bahasa harmoninya, dan yang sependapat dengannya. Satu lagi ulama yang sependapat, satu pendapat dengan Imam Al-Barkawi juga ialah Al-Syekh Al-Marsafi. Al-Syekh Al-Marsafi. Dia nama-nama Arab ni pun Datuk kena sebut betul-betul. Sebab ulama-ulama bahasa ni dia dah karang satu kitab bagaimana kita nak sebut nama-nama Arab ni. Tak boleh sebarang-barang. Ini macam satu orang qari sekarang Mesir punya nombor satu ni, apa, Dr. Gigi tu, Al-Qari Al-Tabib, qari seorang doktor qari, apa ni, Syekh Ahmad Nu'aina. Kena baca Nu'aina, tak boleh kata Na'ina. Sebutan. Sedangkan nama Arab ni tak ada baris, tapi nak menyebut tu kena sebut dengan betul. Ahmad Nu'aina, bukan Na'ina. Ya. Jadi kalau nak bubuh backdrop ke nama-nama ni dalam tulisan Rumi, nak kena betul lah dia punya huruf nak bubuh apa. Kalau Jawi ni memang tak berubah. Selagi tak bubuh baris, selamatlah. Tapi kalau nak bubuh Rumi, nak bubuh A ke U, dia akan memberi kesan. Sebab nanti orang Arab datang, dia kata kenapa je nama aku salah. Terus saya kata orang Arab, Ustaz Rusli kat depan ni pun marah kalau nama dia je salah. Bapak saya bagi nama R-U-S-L-I, orang tulis R-O-S-L-I. Mana boleh? R-O-S-L-Y, R-O-O-S-L-E-E. Ingat pun Bruce Lee. Tak ada orang tulis macam tu. Mana nak ceritanya? Eja nama kena betul. Eja nama kena betul. Selalunya nama Datuk, nama ustaz ni yang tak, kadang-kadang tak berapa betul. Tapi kalau nama orang lain yang agak glamour sikit, public figures, nama tu selalu dipastikan betul. Ada protokol jaga nama. Ustaz ni nampak tak ada lah bagian protokol nak jaga nama. Tulis kat whiteboard, nak tulis flyers ke, nak tulis poster ke, banner ke, banting ke apa ke. Tak apa nak jaga. Saya pernah, nama saya tu Datuk bukan kata salah eja, tukar habis, Rosli jadi Ramli. Mana saya tak mengamuk, datang jauh-jauh. Saya pun tak pasti saya ke ceramah tempat ni. Ya, sampai ada orang kampung pun tak tahu saya datang. Dah lah, saya jangan datang tempat itu. Nama pula salah. Rosli dengan Ramli macam langit dengan bumi jauhnya. Punya tak prihatin. Tak prihatin kita dengan orang-orang agama yang bukan menuntut banyak apa pun, tapi maknanya jagalah dari segi adab kan. Dia macam itu. Sekian dimaklumkan. Mudah-mudahan ambil perhatian. Ya. Jadi yang sependapat dengan apa ni, Syekh Al-Imam Al-Barkawi adalah Syekh Al-Marsafi. Syekh Al-Marsafi ini dia adalah pengarang kitab Hidayatul Qari. Kitab Hidayatul Qari ini di antara kitab tajwid yang agak lengkap. Ada 2 jilid tebal, 1 jilid 1 inci.
Ada 2 jilid kitab ni. Nama kitab. Ya, Nama kitab. itu ada tulis itu. Hidayatul Qari. Pecahan B ujung tu. Hidayatul Qari. Hidayatul Qari makna penunjuk bagi para qari. Petunjuk bagi para qari. Hidayatul Qari. Nantilah siri-siri akan datang saya bawa tunjuk kitab. Ya. Satu saya dapat di Madinah, satu dapat kat Mesir. Kitab yang sama, tapi nak cerita kitab ni diguna di negara-negara Islam. Ya, kitab Hidayatul Qari. Fakta ini yang menyokong fakta Imam Al-Barkawi berada pada muka surat 48. Muka surat 48. Wa ma ba'daha, dan yang selepasnya. Maknanya ulama-ulama selepas Barkawi, Marsafi ni pun ada juga yang menyokong fakta bahawa melakukan lahan khafi tetap hukumnya haram secara mutlak. Maknanya ceritanya ramainya ulama-ulama Quran yang sependapat bahawa walaupun namanya lahan khafi, sedapat mungkin maknanya hendaklah dijauhi daripada melakukan kesalahan padanya. Ya. Saya pernah bertanya kepada Sahibul Fadilah Tan Sri Datuk Haji Hasan Azhari, baru balik Mekah. Datuk baru balik Mekah. Ya, apa kitab tajwid yang ialah hampir paling lengkap? Datuk pernah sebut nama kitab ni. Hidayatul Qari dia sebut. Ya. Saya pergi rumah dia dulu di Kuala Lumpur, begitu juga nak pinjam kitab dia, dia keluarkan kitab tu tunjuk. Satu lagi kitab Mauridul Zam'an. Mauridul Zam'an dia kata. Kalau yang Melayu Jawi lama dia kata Mauridul Zam'an kitab. Ulama ni tuan-tuan dalam bidang ni, kita tanya bila-bila masa pun dia boleh quote benda tu. Untuk menunjukkan itu hujah, ya, bahan-bahan rujukan penting. Baik. Itu pecahan B. Kita teruskan dengan pecahan C. Wa dhahaba asy-syaikh Mula Qari. Ini nama orang ni. Mula Qari, nama orang. Nama ulama syekh ya. Fi syarhihi lil jazariyyati ila al-qawli bi'adami ta'thimi man hasala minhu al-lahn al-khafiyya. Wa dhahaba Syekh Mula Qari fi syarhihi lil-jazariyyati ila al-qawli bi'adami ta'thimi man hasala minhu al-lahn al-khafiyya. Ada minhu al-lahn al-khafiyya. Boleh. Dan telah berpendapat oleh satu lagi Syekh Mula Qari, nama dia Mula Qari. Di dalam kitab syarahnya
Ini syarah bagi Matan Al-Jazariyah. Matan Al-Jazariyah ni tuan-tuan, kitabnya kecil aja. Sebab itu dia punya matan, teks asal yang belum disyarah dinamakan matan. Teks asal yang belum disyarah dinamakan matan. Kalau banyak mutun. Tapi nak cerita berkatnya kitab ulama-ulama ni, Matan Al-Jazariyah ini disyarahkan semula oleh ramai ulama-ulama tajwid, ulama qiraat, ulama bacaan, syarah balik. Ada yang tebal kitabnya, ada yang sederhana tebal, yang pasti lebih tebal daripada matan. Ini macam Quran jugalah. Bila ditafsirkan, tengok berapa jilid timbul. Ya. Dan kita juga berhasrat ya, Haji Abdul Aziz, kita punya siri ni juga nanti kita akan syarah kitab ni juga. Jadi tuan-tuan tak payah pergi Mesir lah. Kita belajar di sini. Kalau pergi Mesir pula nanti satu masalah lain pula, masalah bahasa. Jadi sini kita ambil dua bahasa. Jadi makna orang Mesir belajar kitab tu 6 bulan, kita belajar kitab tu 6 tahun. Boleh agak-agaknya. InsyaAllah sihat tubuh badan banyak umur murah rezeki kita ni, kita belajar mungkin 6 tahun jugalah. Habis nak syarah kitab tu, InsyaAllah itu Haji Abdul Aziz belum ada orang buat rakaman lagi. Ada baru ni saya dapat daripada sahabat orang Arab, tapi dia bukan syarah, dia hanya baca je. Dia baca matan, dia baca macam bantun, dia baca ada. Termasuk yang buat tu Al-Ghamidi, Qari Al-Ghamidi, dia ada baca. Dia baca tapi dia tidak syarah. Mana kita boleh dengar lah nada dia macam mana, baris dia macam mana. InsyaAllah sihat tubuh badan banyak umur, kita syarah kitab tu nanti. Ya, semua orang akan dapatkan dia punya salinan, kita syarah. Ini kitab Al-Jazariyah. Matan di dalam syarahnya bagi Matan Al-Jazariyah. Ya. Dia berpendapat apa dia? Dia kata tidak berdosa. Ini satu pendapat lain pula. Ya. Tidak berdosa sesiapa yang melakukannya. Tidak berdosa sesiapa yang melakukannya. Ya, apa dia lahan khafi ini? Ya, lahan khafi. Dia kata tak berdosa. Dia kata berdosa. Langkah berhati-hati, orang kata play safe, ambil yang mana? Ambil yang berdosa lah, supaya kita lebih selamat. Selalu kita ambil yang kurang lah kan. Kalau dalam fiqh solat pun 3 rakaat ke 4, 3 ke 4, ambil yang mana? Itu wajib ambil 3. Kita kena ambil yang kurang, supaya kita bila kita buat correction, penambahan dan sebagainya, kita sujud sahwi balik. Itu lebih selamat. Orang perempuan banyak emas sampai ke ketiak, tak kira lah agama naik ke turun ke, melambung ke tak terlambung ke, lebih selamat orang perempuan kan dia zakatkan aja, lebih selamat. Walaupun di sana ada lemurayan dia, saya nak cerita lebih selamat. Walau macam mana pun, bila fiqah dia tertakluk kepada hukum kan. Tapi kalau sampai satu almari emas tak zakat melampau, ya, satu almari dah macam zaman Alibaba Kasim Baba je tak ya, korek lubang tanam emas. Itu dah jadi bukan harta korun lagi, harta korin ke apa tak tahu lah ya. Apa ni tadi ni, pendapat apa ni Syekh Mula Qari. Ini Syekh Mula Qari dalam syarah Matan Jazari, dia kata tidak berdosa orang melakukan kesalahan yang tersembunyi ini. Ada yang kata tak berdosa, ada yang kata berdosa. Orang yang takut selalunya dia ambil apa? Dia ambil tak berdosa. Ya. Tapi
Tapi janganlah memilih tak berdosa tu kerana nak menyelamatkan diri. Langsung tak mau belajar, malas belajar, tak boleh lah macam itu. Tapi kalau menerima salah satu pendapat dan kita terus belajar selagi ada hayat di kandung badan, itulah yang sewajarnya. Bukan memilih atas kepentingan diri. Kerana tak mau belajar, malas belajar, ambil pendapat kedua. Tak boleh, haram hukum dia. Itu namanya mengambil mudah atau memudah-mudahkan hukum. Ya? Tanya 10 orang ustaz, 9 ustaz kata tak boleh. Tak apa hati dia. Dia nak tanya juga nombor 10. Nombor 10 kata boleh. Dia ambil nombor 10 tu. Sebab nombor 10 tu sekepala dengan pendapat dia. 9 lagi ustaz kata tak boleh. Walaupun 9 tu bukan wali songo, tapi 9 orang tu dia buat dia. Sebab apa? Tak kena dengan naluri dia. Dia nak cari juga nombor 10. Kebetulan rezeki, kalau lah kata rezeki, nombor 10 kata boleh. Oh sedap dia kata. Ini buah kilat boleh pakai dia. Ya? Itu yang jadi puak-puak yang tak tentu arah tu. Ya? Kita teruskan sikit lagi. وَتَبَعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَتَبَعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الدكتور عبد العزيز Syekh naik ni, Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari, ya, wa Dr. Musa Nasr wa ghairuhum. Wanzur Muhammad Makki Nasr Nihayatul Qawlil Mufid Safha. Ini dia dah ceritakan apa ni, rujukan kitab lah. Baik, kita tengok dulu apa dia kata sini. Dan mengikutinya, makna yang sependapat dengan apa ni, Syekh Mula Qari ni, dia ambil kumpulan-kumpulan yang sependapat dengan ni, ya, yang sependapat dengan ni. Juga oleh sekelompok manusia atau sekumpulan manusia daripada ulama-ulama al-mutaakhiri, ulama-ulama yang terkini, ulama yang apa? Yang baru ni lah, ulama yang terkemudian ni. Ada mutaqaddimin, ulama dulu. Ada mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Yang sependapat dengan ulama Mula Qari ni, ya, daripada kumpulan ulama-ulama yang terkini, ulama-ulama yang kemudian ni, di antara mereka minhum apa dia? Dr. Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari. Ini dia menulis kitab apa ni, yang menjadi rujukan di Universiti Islam Madinah. Kitab apa ni, Qawaidut Tajwid, nama kitab tu. Kitab Qawaidut Tajwid ni dulu ada warna merah, lepas tu ada warna kuning, ya. Kitab ni kitab rujukan tajwid yang digunakan di Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Pengarang dia adalah Dr. Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari. Al-Qari itu gelaran menunjukkan dia ni ahli Quran. Sebenarnya gelaran Al-Qari adalah lebih tepat. Al-Hafiz kurang tepat. Orang yang terlibat dengan bidang Quran ni, sebenarnya kita tak panggil Al-Hafiz, tapi orang Melayu dia dah biasa dengan gelaran itu. Sebab orang yang terlibat dengan bidang Quran ni, dia hafal Quran ke, dia ahli qiraat, dia gelaran dia Al-Qari atau Al-Muqri. Al-Hafiz ni gelaran untuk ulama-ulama yang terlibat dengan bidang hadis. Dan disiplin ulama dulu
Dia memang Quran dulu baru hadis. Sebenarnya Al-Hafiz kalau tak terlibat dengan penghafalan puluhan ribu hadis tak boleh panggil Al-Hafiz. Kalau dengan Quran saja Al-Qari atau Al-Muqri. Kalau dengan hadis, puluhan ribu hadis hafal di bibir ni, belum yang di dada lagi, belum di minda lagi, itu dia panggil Al-Hafiz. Namun golongan sahabat-sahabat yang syahid di zaman Rasulullah SAW dipanggil golongan Hufaz. Sebab mereka ni bukan setakat hafal Quran, mereka juga hafal hadis Nabi SAW. Inilah Dr. Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari, tuan guru tajwid Tok Pergau kita, Datuk Al-Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, Tok guru tajwid Tok Pergau, Al-Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Al-Mu'alim saya kata, ya? Saya mengambil masa lebih 10 tahun, dekat 20 tahun nak cari gambar dia. Sebab Tok Pergau ayah dia maklum tak beri apa gambar macam tak beri. Jadi cari sendiri, cari sana cari sini apa semua, dapatlah jumpa wajah ulama, tok guru pada tok guru kita. Ya. Nantilah ada satu sesi nanti kita tengok tengok gambar-gambar pula. Ya tak? Kita VCD ke Haji Abdul Aziz ya. Gambar-gambar ulama ni, kemudian kita syarah sikitlah. Muhammad Khalil Rusari ni siapa, Abdul Fattah Al-Qadi ni siapa. Ya, ni pun punya cerita ni. Ya. Sebab nak cari bahan-bahan ni, Profesor Islam pun dia tanya kita juga. Ya. Dan yang sependapat dengan juga Dr. Musa Nasr. Dr. Musa Nasr wa ghairuhum, dan selain daripada mereka ada lagi. Dia nak ceritakan bahawa ulama-ulama yang menyatakan bahawa tidak berdosa, tapi kena jauhkan jugalah daripada melakukan lahal khafi. Wanzur, dia kata, dan lihatlah. Dia suruh tengok fakta-fakta ni, hujah-hujah ni, tolong tengok kitab karangan ulama yang bernama Syekh Muhammad Makki Nasr. Di dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid, Nihayatul Qaulil Mufid, Sufhah buku surat 23 hingga 24 ada menyatakan fakta ini. Kitab Nihayatul Qaulil Mufid ni merupakan Al-Marja' Al-Qadi, rujukan utama tajwid, kitab tajwid. Kitab ni kecil saja saiznya, tapi oleh kerana tulisannya kecil, maka kitab ni dikira besar. Kitab lama, bahasa Arab, kitab kuning, lama, dan menggunakan bahasa Arab klasik. Saya pernah pertama kali tengok kitab asal dia waktu sama-sama di dalam satu pengisian Al-Quran bersama dengan Sahibul Fadilah Al-Ustaz Haji Abdullah Saleh Al-Qari, orang Kelantan kita. Itu benda Tok Belali, cucu pada Tok benda Tok Belali. Ya, masa tu dia jadi pensyarah Kolej Islam Kelang. Sama-sama kami jadi hakim tilawah negeri Selangor dulu. Maka saya tengok dalam beg dia ada kitab. Ustaz, kitab apa tu? Dia pun tunjuk, inilah kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Mana-mana memang dia bawa. Dan saya berazam untuk dapatkan kitab asal dia. Dapat, alhamdulillah, rezeki. Tapi susah nak cari. Ya. Mula-mula dulu photostat, masa buat diploma tinggi dulu, photostat dia daripada pensyarah. Azam nak dapat yang asal tu, sebab yang ori ni cukup mahal. Ya, cukup mahal. Dia punya nilai. Bila bercakap tentang kitab ori ni, Datuk, ada satu ketika saya bersama dengan satu peminat seni khat daripada Afghanistan. Dia
pergi tengok dia punya galeri dia, tengok ada satu Quran tulisan tangan. Dia kata harga tidak ditulis, siapa berminat hubungi ini dia. Rupanya dia tengah duk makan, baru makan Afghan. Dia tengok, oleh kerana saya seorang aja dalam galeri itu, orang Quran ni ramai orang tak minat, dia pergi tengok tempat lain. Saya tengok, jadi dia pun panggil, berminat tentang Quran ke? Cakap orang putih lah. Bukan, dia cakap orang putih. Dia kata ni hadiahnya berapa? Ini tulisan tangan Khat Bihar daripada India, dia kata. Kalau di London dulu masa lelong, satu muka surat 200. Satu muka surat 200 pound. Darabkan sajalah. Mana 200 lebih K. Tapi tak ada orang tanya, dia kata. Kata seorang dia tanya ni. Ini ada satu lagi, dia kata, ni semua jenis K kat ujung. Tak ada yang bawah K, tak ada. Semua ribu-ribu. Sebab ini tulisan tangan punya. Ya, kitab hadis nipis saja 5K. Allahu Akbar. Dia kata orang tak minat dengan Quran. Cakaplah 500 ke 5,000 ke apa lagi 500,000. Memang orang tak minat dengan Quran. Tapi kalau benda antik lain yang ribu-ribu, memang orang beli, orang cari, dia kata. Cuma dia tak kata barang artis ke barang orang politik je. Tapi kalau benda lain memang orang beli, dia kata, walaupun mahal. Quran tanya pun orang tak tanya. Sebab tu kalau bubuh harga mahal ke, harga tak berapa mahal ke, dia kata orang tak minat. No buyer, dia kata. Tak ada pembeli untuk memiliki bahan-bahan Quran ni. Banyak lagi lah perbincangan saya dengan dia tu. Bila dia nampak saya bersemangat, dia lagi bersemangat. Sampai saya risau dia tak mau lepas saya pula. Nak cerita ni. Saya tengok, itulah saya tengok Quran tulisan tangan, yang ori, hadis ni apa semua, yang mana hanya orang yang mengamati saja akan menilai harga tu, walaupun itu bukan harga jualan. Tapi nak ceritakan nilai dia tu tidak ternilai sebenarnya. Ni cerita dalam saya memburu kitab Nihayatul Qaulil Mufid ni tadi. Ya Allahu Akbar. Kita kongsi sikit-sikit lah pengalaman tu tuan-tuan ya. Yang saya tak salah ya. Kita kongsi pengalaman. Ini boleh dilihat dalam muka surat, dia kata 23 hingga 24. Ada ditulis fakta ni, dia kata. Wal Marsafi. Dia sebut lagi ulama ni kan. Ulama Syekh Al-Marsafi ni penulisnya, fakta yang sama juga boleh dilihat dalam kitabnya Hidayatul Qari. Nihayatul Qaulil Mufid ni apa makna dia? Penghujung kata-kata yang berfaedah. Ulama di bubuh nama pun ada dia punya falsafah ni. Ya. Nihayatul Qaulil Mufid maknanya penghujung. Penghujung ni maknanya dah apa? Pelengkap lah. Kata-kata yang berfaedah. Bagi nama tu. Dan dalam kitab apa ni, Hidayatul Qari, petunjuk bagi Qari, yang ditulis oleh Al-Marsafi, berada pada muka surat 48. Dan juga Dr. Al-Qari saja ditulis. Sebenarnya ini siapa dia? Abdul Aziz Abdul Fattah tadi. Ya? Ini kita Qawaidut Tajwid, saya sebut tadi kan. Qawaidut Tajwid, fakta ni ada didapati pada muka surat 28. Dan kitab oleh Dr. Musa Nasr tadi, Al-Qaulul Mufid. Kitab Al-Qaulul Mufid. Yang Muhammad Baki tadi apa? Nihayatul Qaulil Mufid. Yang Dr. Musa pula Qaulul Mufid, Al-Qaulul Mufid, kata-kata yang berfaedah. Ya. Qawaidut Tajwid, kaedah-kaedah ilmu tajwid. Makna dia lah. Muka surat apa? Qaulul Mufid, muka surat 28. Semua dia ada
dia ada cerita di dalam tu, fakta-fakta ni. Tuan-tuan, setengah orang mungkin dia tak berminat nama-nama kitab ni, muka surat, tapi sebagai pemburu ilmu, benda ni patutnya bukan sekadar diminati, tapi dicari fakta. Dicari sebagai hujah ataupun dalil ataupun syahid, bukti apabila kita nak menegaskan, ya, nak memastikan satu-satu hujah itu benar, ya. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu nampaknya untuk siri ke-27 ini, ya. Mudah-mudahan sihat badan, panjang umur, murah rezeki. Kita akan sambung lagi. Tajuk lahan ini masih lagi berterusan. Malahan panjang lagi tajuk ni sebenarnya. Ada beberapa tajuk, ada beri kitab lain lagi kita akan masuk dalam perbincangan lahan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua terus istiqamah, ya, dalam mengikuti perjalanan ilmu ni, kembali ilmu ni. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin.